Proton X50 sejak dilancarkan pada tahun 2020 dulu dah terjual lebih daripada 140,000 unit. Dan angka tu memandangkan SUV segmen B ni dia punya pesaing dia bukan calang-calang. Contoh kita ada Honda HR-V, ada juga Toyota Corolla Cross, ada juga Mazda CX-30. Itu maksudnya model ni sangat diterima dan jadi popular dalam banyak-banyak barisan kereta Proton. Dan untuk tahun 2025 ni ada model baru. Jadi apa benda yang best, apa benda yang dipertingkatkan, ini all new ke, ini facelift ke, yang itu yang kita nak tengok dalam video ni. Dan lebih penting, ada juga sedikit impression ataupun pengalaman pemanduan X50 2025 ni. Review ini ditaja oleh BH Petrol. Gunakan Infinity Ron 95 Euro 4M hari ini untuk menikmati prestasi enjin terbaik kereta anda. Dengan aditif Jerman generasi terkini, ia mengekalkan enjin anda dalam keadaan terbaik, lebih lancar dan boleh dipercayai. Istimewa untuk penonton kami, anda kini boleh gunakan kod rujukan kami BHP Xpoltan dan terima 200 mata ganjaran e-point jika anda memuat turun aplikasi BH Petrol e-Card. Pertama sekali dari sudut luaran pun dah boleh kita kenal pastilah model yang tahun 2025 ni, versi facelift yang terbaru ni. Macam mana nak tahu? Kita tengok je bahagian bawah tu, dia punya bumper, punya grill tu sangat besar. Dan ini bukanlah baru sebab Proton pinjam dari model Geely bin UL dekat China tu dan dipasang dekat sini. Cuma untuk X50 ni ada dia punya sentuhan-sentuhan lokal lah. Contohnya bahagian ini masih lagi songket-songket punya tema dan juga busur panah tu masih ada. Dan yang cantik juga kat depan ni rekaan lampu dia. Ini baru, lebih tirus, lebih nipis. Tapi kalau dulu dia guna projector, sekarang ni dia turun sikit, dia guna reflector. Tapi still nampak cun lah. Untuk bahagian bonnet pula, dia punya line-line ni lebih clean, lebih bersih. Tapi ada satu benda saya tak suka. Dia ada benda ni, tipu-tipu punya corong udara ni. Sebenarnya saya rasa tak perlu pun, lagi cantik lah. Jadi untuk variant yang kita tengok ni, ini variant paling tinggi, flagship. Ada satu lagi pembaharuan juga, iaitu rekaan rim ni lah. Ini rekaan baru, ada 2 tone, ada corak-corak X sikit dan saya rasa lebih menarik berbanding rim yang lama. Dan untuk flagship juga, rim dia saiz 18 inci dengan tayar Continental. Itu cun. Jadi kalau kat depan tadi, saya sebenarnya kurang gemar dengan rekaan tu sebab proportion rekaan bawah bumper dia tu, mulut nampak macam tenganga sangat untuk kereta yang compact dan narrow ni kan. Tapi berbeza dengan bahagian belakang ni, saya rasa dia cukup ringkas dan menarik dan lain banyak daripada X50 yang sebelum ni. Kita mulakan dengan spoiler ni. Ini kalau nak tahu, rekaan spoiler hanya untuk flagship saja. Secara peribadi saya rasa dia busy sangat, nampak macam sporty sangat pula spoiler ni untuk body keseluruhan X50 tu. Tapi inilah yang membezakannya dengan variant lain. Dan yang kedua yang menampakkan kereta ni lagi matang dari belakang adalah rekaan lampu ni lah. Full LED, lebar dia penuh, nampak cun lah, kemas. Dan nak emphasize dia punya nampak sporty tu ada quad exhaust. So corong exhaust ada 4, so nampak stylo juga. Dan untuk bumper nak membezakan yang lama dengan baru ni senang je lah kalau nak tengok. Tengok rekaan L yang silver ni, itu untuk X50 yang baru. Jadi sekarang kita kat dalam Proton X50 2025 ni. Bahagian dalam ni pun sebenarnya banyak benda yang best dan baru yang diperkenalkan untuk model tahun ni lah. Antaranya yang paling utama, rekaan papan pemuka ni. So yang ini saya agak suka sebab dia lebih clean, mendata satu line horizontal sahaja. So tak ada banyak ribut-ribut sangat lah macam sebelum ni. Banyak segi-segi dia, meter kat depan ni pun macam apa, bumbung rumah apa semua kan. So sekarang dah tak ada. Dan yang paling penting, mungkin ramai yang suka lah, saya kurang sikit ini, skrin ni. Sebab dia besar sangat, 14.6, senang nak kendalikan semua, ya, tapi saya rasa macam nak tengok TV yang sangat cerah kalau bawa ni kan. Tapi apa pun itu penambahbaikan yang penting dan utama untuk X50 ni lah. Dan tak lupa, setelah sekian lama ramai tunggu untuk X50 2025 ni, Proton bagi terus dengan ciri Apple CarPlay dan juga Android Auto. Cuma saya nak komen sikit untuk Apple CarPlay dan Android Auto tu. Kami 2 hari perjalanan dari KL ke Ipoh. Unit yang kami bawa ni untuk sambungan dia punya Android Auto wireless dan Apple CarPlay ni dia ada tak konsisten sikit. Kadang-kadang boleh sambung, kadang-kadang tak boleh sambung. Jadi saya assume itu mungkin kereta ni sajalah kot. Mungkin hal perisian atau apa. Tapi untuk unit yang satu lagi tu tak ada masalah. Sambungan ni sangat konsisten dan mudah untuk dipakai lah. Itu notes yang pertama.
Satu lagi perbezaan dari model lama ke model baru ni adalah skrin depan driver ni lah. So, sekarang skrin ni saiz 8.9 inci macam tu. Kalau sebelum ni dia ada yang pakai analog, ada yang rekaan dia pun agak besar macam bumbung-bumbung rumah tu. So sekarang tak ada lagi, semua sleek dan simple. Satu skrin agak melintang je. Cuma skrin ni best, tapi untuk saya dia agak susah sikit nak baca sewaktu memandu sebab tulisan-tulisan itu kecil sangat. Tapi dalam banyak keadaan, kalau saya dengan ketinggian dia macam ni, dalam banyak kereta lain dia agak susah yang lain pula kalau nak tengok skrin depan ni. Sebab bila kita adjustkan steering, selalu pandangan terhadap skrin depan tu terganggu ataupun tersekat sikit. Tapi untuk yang ini, saya boleh tengok keseluruhan skrin dengan jelas dalam posisi memandu saya lah. So itu saya rasa saya agak menghargai ciri yang satu ini. Dengan semua benda baru ni, papan pemuka baru, skrin apa semua baru, satu benda yang saya rasa kurang best sikit, steering dia lah. Steering ni pakai masih steering yang lama lagi. So saya duduk fikir kalau Proton bagi je terus rekaan ataupun mungkin material apa untuk steering ni yang lain, berbanding yang lama tu macam lagi cun lah. Sebab kasih nak bagi baru terus semuanya. Tapi dalam kes ni tak, steering masih lagi yang lama. Jadi untuk Proton X50 2025 ni, kalau kita tengok dekat tengah ni dah tak ada dia punya gear lever butang-butang tu sangat lah. Gear lever sekarang dah pindah kepada belakang steering ni, sebelah kanan. Untuk wiper dan signal sebelah kiri. So untuk bahagian tengah ni saya rasa lagi best sebab dia clean dan bersih. Tak banyak gangguan lah nak letak gear ke apa, semua dah tak ada. Semua dah bersih dan boleh gunakan ruang ni untuk letak barang-barang kecil. Cumanya kawalan-kawalan ni untuk X50 ni, maksudnya apa-apa sistem lah, katakan aircon apa semua. Untuk aircon ada dekat sini, on off dan ni auto. Tapi kalau selebihnya nak katakan nak naikkan speed kipas ke, semuanya kena adjust dalam skrin ni. So itu saya entahlah, sekian lama saya paling tak suka ciri tu sebab dia banyak menuntut perhatian kita, terutamanya kalau tengah driving lah, nak kena masuk dalam sistem, hanya nak adjust kipas naik turun misalnya kan. Benda-benda kecil tu sepatutnya ada kawalan dari luar, lebih mudah lah kalau butang fizikal ke apa kan. Dan satu perkara lagi pasal skrin tengah ni adalah sistem dia punya pengesanan suara tu, high proton tu. Untuk sekali lagi unit yang kami ada ni, entah kenapa dia agak kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Dia tak konsisten untuk dapatkan voice command tu lah. Mungkin hal perisian, saya tak tahu. Tapi bila kita try dengan satu lagi unit yang kami bawa juga untuk perjalanan ni, itu lebih senang dan tak ada banyak masalah. So saya assume mungkin kes terpencil untuk unit yang kami ada ni sajalah, harapnya. Dan baru juga untuk X50 ni, dia datang dengan ambient lights dah macam kereta Mercedes. Dan tak main-main, dia ada 72 warna untuk anda pilih. Dan benda tu kita boleh tengok dekat stretch yang dashboard ni lah. Dia boleh tukar-tukar colour dan dia boleh menari ikut lagu kita kalau anda pasang tu lah. Jadi dia bukanlah satu ciri yang penting sangat, tapi benda-benda kecil yang akan menjadikan pengalaman memandu dan ada kereta ni lebih best lah. Macam sikit-sikit nak cucuk kereta premium punya ciri lah. Itu semua ada dekat X50 ni. Dan rekaan ni pula, sebelum saya terlupa, dashboard, pintu, tepi apa semua ni, menurut Proton adalah khusus untuk X50. Dia tak pinjam macam tadi wajah depan apa semua tu pinjam dari Geely punya model. Yang ni dia claim dia buat khusus untuk X50 ni lah. Dan tak lupa bahagian bawah ni, saya suka juga barang untuk letak bag dia sangat luas. Ada juga USB-C kat bawah tu untuk charge dan letak phone ke apa ke. Tak mengganggu pandangan ke atas ni lah. So ada pilihan-pilihan yang macam tu. Dan satu benda cool juga untuk variant flagship yang sedang kita tengok ni, dia punya sun visor tu dia ada separuh-separuh je. Bawah ni macam plastik sikit, see through, kita boleh tengok tembus. Dan atas ni baru dia tebat lah. So boleh menghadangkan cahaya matahari sikit, tapi dalam masa yang sama penglihatan tu masih lagi luas lah berbanding yang biasa. Dia terus tutup habis. Jadi kalau saya yang tinggi dalam keadaan macam ni, susah nak tengok lah, terpaksa tunduk kan. Tapi kalau yang ni tak payah, boleh nampak je tu terus. Ini saya rasa best. Dan untuk cermin pandang belakang, flagship dapat yang auto dim punya. Dan tak lupa yang membezakan flagship dari variant lain juga, ada bumbung panorami. Dan untuk kerusi pula, dia sama macam steering lah. Dia pakai yang lama punya juga, bergantung. Saya agak susah nak dapat posisi yang sedap duduk dan memandu jarak jauh ni. Sebab bahagian bawah ni saya rasa kaki panjang kalau dia tak support habis lah. Dia skerap peha je dia tampung. So agak tergantung sikit, tapi bukanlah masalah besar. Dan untuk bahagian belakang pula pun saya tak ada masalah dengan X50 dia punya ruang lah. Sebab sama seperti sebelum ni, sama juga dengan model-model pesaing dia tu, macam HRV ke apa tu. Dia ada ruang yang sufficient, yang cukup lah untuk kita duduk dan selesa, walaupun untuk kaki panjang macam saya ni. Cuma kat belakang tu nanti dia punya door panel dan juga pemegang ni
dengan dia punya aircon vent, itu semua dia sekalikan dalam rekaan baru punya thematic tu lah. So lain sikit daripada yang lama. Jadi untuk ruang barangan kat belakang tak ada beza sangat macam sebelum ni, sama je dalam 330 liter, tapi tu cukup banyak lah kot nak bawa barang satu family tu boleh, tapi kalau perlu boleh rebahkan seat macam biasa, tak ada masalah. Jadi menariknya juga lagi, penawaran X50 2025 ni adalah variant dia. So sekarang ada 3 variant, executive paling bawah, ada premium, ada flagship yang kita tengah tengok ni. Untuk variant executive sebenarnya dia lebih murah tapi dengan kelengkapan lebih banyak kalau nak dibandingkan dengan base model standard sebelum ni. So, sekarang standard tu dah tak ada, yang ada sekarang executive ni lah. Itu variant yang pertama dengan harga dia sekarang ni dalam RM85,000 macam tu. Dan naik ke premium pula, harga dia mahal sikit, jadi dalam RM97,800. Dan untuk flagship ni pula, variant paling tinggi dia adalah 109,300. Proton X50 2025 ni satu offering atau satu penawaran yang saya rasa sangat berbaloi, sangat menarik dengan apa yang dia bagilah. Dan macam yang ramai dah tahu kot, untuk Proton X50 ni antara perubahan dia yang paling besar, yang paling penting tu model tahun 2025 ni adalah enjin dia lah. So sekarang ini semua variant guna satu enjin yang sama je, 1.5 liter IGT Proton panggil. Ni enjin baru 4 silinder. IGT tu stand for Intelligent Green Technology. Dan atas kertas Proton claim dia lebih jimat berbanding enjin lama yang TGDI tu dalam 4.7% untuk penggunaan bahan api itulah. So itu pun satu pembaharuan yang saya rasa penting, sebab kalau anda ada kawan-kawan yang pernah guna X50 sebelum ni, mungkin sebahagian besar anda pernah akan dengar lah rungutan tu. Maksudnya X50 yang lama tu guna minyak banyak sangat. So itu dah dikira di-address oleh Proton untuk enjin yang baru ni dengan penggunaan minyak lebih jimat. So itu pun saya rasa poin yang penting dan menarik lah. Ujian penjimatan minyak ini dilakukan menggunakan BH Petrol Infinity Ron 95 Euro 4M. Pilihan terbaik anda untuk prestasi enjin terbaik, pemanduan lebih lancar dan penjimatan minyak yang lebih baik. Lebih menariknya, kalau sebelum ini untuk variant, dua variant bawah tu dia guna enjin MPI yang lebih output tu lebih rendah lah. Sekarang dah tak ada tu, semua satu enjin saja. So daripada enjin MPI tu yang lama tu berbanding dengan enjin yang baru ni, 4 silinder baru ni, dia punya perbezaan output tu sebenarnya agak tinggi lah. So beza dia dalam 31 PS dan juga 64 Nm torque. Itu berbanding enjin yang output rendah sebelum ni. Itu perbezaan yang sangat banyak. Sebab itu saya fikir yang executive ni dia punya peningkatan jauh lebih berbaloi lah dengan harga atau nilai dia yang ada sekarang ni. Jadi untuk yang enjin 4 silinder baru ni, dia punya total output adalah 181 PS dan juga 290 Nm torque. Berbanding enjin TGDI lama ni yang direct injection juga yang sebelum ini, beza dia tak banyak sangat lah. Dia naik dalam 4 PS power dan juga 35 Nm torque. Tapi still ini enjin yang saya rasa lebih cekap dan lebih bagi banyak penjimatan lah berbanding yang lama tu. Dan sepanjang perjalanan dari KL, Ipoh KL, yang 2 hari ni kami luangkan masa dengan kereta ni, memang ada benda dari aspek pemanduan tu saya rasa peningkatan. Sebab yang lama tu sebab mungkin tak berapa impress sangat, jadi saya tak ingat pun dia punya feedback atau dia punya apa seronoknya memandu X50 yang lama tu. Melainkan saya masih ada rasa dia berat-berat sikit apa semua. Tapi semua tu untuk yang model baru dah tak ada. Respon lebih baik, saya rasa lebih cekap, lebih segera. Walaupun memang sebab dia guna transmission sama 7DCT yang sebelum ni, untuk awal-awal nak bergerak tu, kalau nak potong ke apa semua, walaupun kita tekan pedal banyak, dia macam ada lag sikit lah. Dia pause dulu, dia fikir nak buat apa, kemudian dia kick in, baru kita akan dapat speed tu. Dan kemudiannya sangat lancar lah dengan enjin yang baru ni. Untuk kebisingan juga, enjin yang lama tu berbanding yang baru ni saya rasa jauh beza. Yang ini lebih senyap kabinnya, dalam maksud bunyi enjin dekat luar lah, sebab 3 silinder lebih rough sound dia. Tapi 4 silinder ni sangat refine. Power delivery saya sangat suka yang kali ni. Nak potong apa semua dia senang lah untuk X50 yang baru ni. Sesuai lah dengan aspiration yang dia nak bawa, image sport apa semua tu. Saya rasa dalam penawaran terbaru ni dia sangat menepati intention ataupun hasrat dia untuk image sport itu semua lah. Selain responsif, yang X50 baru ni juga saya rasa lebih selesa. Saya tak pasti Proton ada buat apa-apa talaan tak terhadap suspension dia berbanding yang sebelum ni. Tapi ini rasa lebih ada firmness tu, ada sedikit keras dia tu. Dan bila dekat corner apa semua, walaupun kereta ni agak tinggi kedudukan dia, saya selalu rasa dia yakin dan tak ada rasa nak olengan badan yang terlampau banyak lah.
Jadi sebagai sebuah kereta keluarga yang boleh juga bawa nak sport tak sport ni, itu satu ciri yang saya rasa penting yang akan membantu bagi satu pengalaman pemanduan yang lebih baik untuk X50 yang baru ni. Untuk aspek keselamatan juga, ini pun menarik juga. Sekarang semua X50 datang dengan 6 airbag, tak ada lagi offering yang ada 4 airbag tu, semua dah tak ada. ADAS juga yang sistem bantuan pemandu tu ada untuk semua variant juga sebagai standard. Tapi yang eksekutif dia ada kurang, contoh macam AEB tak ada, ACC tu tak ada lah. Tu hanya ada untuk premium dan flagship sahaja. Dan untuk pertama kali juga Proton X50 ni datang dengan sensor kat belakang dan CC itulah. Itu yang dia panggil RSRS, itu first time dia offer. Pun menarik, tambahan-tambahan ciri keselamatan ni, sensor ni untuk bagi kita lebih kepekaan lah ketika memandu. So apa-apa yang lebih dari aspek keselamatan ni, saya selalu rasakan itu bagus lah. Kalau boleh lebih banyak, dan kalau boleh semua variant dapat tingkat ADAS yang sama. Jadi kesimpulannya, adakah X50 ni berbaloi dan lebih bermakna penawaran dia tu berbanding model sebelumnya? Saya rasakan ya. Terutamanya penawaran kalau kita pertimbangkan variant yang eksekutif tu, kira base model sekarang berbanding standard yang dulu, base model yang dulu, itu tak hanya lebih murah, tapi kelengkapan juga jauh lebih banyak lah dan lebih menarik. Harga dia RM85,000. Itu mungkin satu pilihan ataupun option yang mungkin ramai orang boleh tengok, boleh perhatikan. Misalnya kalau nak naik upgrade dari sedan ke apa ke, ini satu offering yang tak lari jauh harganya, tapi kelengkapan atau ciri tu boleh dikatakan agak bagus lah yang dibagi untuk Proton X50 ni. Dan untuk variant flagship ni pula lebih, kalau mampu, ada kemampuan, sangat menarik juga kalau nak pilih ni. Cuma image wise saya rasa dia banyak benda, especially rekaan luaran dia tu agak terlebih-lebih lah. Macam saya explain tadi, mulut dia tu macam tenganga sangat untuk kereta yang taklah berapa lebar atau besar ni. Dan juga untuk spoiler belakang tu nampak sangat garang untuk sebuah model yang sebenarnya kalau tengok rekaan yang lain tu, basically depan belakang ni tu dah cukup cantik, tak perlu nak di push agresif sangat. Mungkin bagi spoiler yang lebih subtle misalnya. So hal-hal kosmetik lah yang saya rasa boleh diperkemas untuk flagship. Tapi mungkin juga Proton nak differentiate, nak membezakan dia dengan variant yang lain, maka dibagilah benda-benda yang extra tu kat sini kan. Jadi hal rekaan ni memang ikut selera, ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi saya lebih suka kalau X50 ni flagship, dia lebih subtle, dia nampak garang dia tu tak payah menjerit-jerit tak. Dia macam subtle je. Dan secara keseluruhannya ya, harga yang sangat menarik untuk segmen B SUV. Dan anda boleh tengok sendiri, boleh dekati model ni sendiri untuk tahu lebih lanjut, untuk rasakan sendiri macam mana pengalaman memandu dia apa semua. Dan untuk saya gembira sebab saya rasa Proton dah bagi satu peningkatan yang sangat baik lah untuk X50 2025 ni. Jadi terima kasih kerana menonton. Kami juga dah banyak buat review dan laporan tentang X50 ni, boleh rujuk di YouTube dan juga laman web kami. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Review ini ditaja oleh BH Petrol. Gunakan Infinity Ron 95 Euro 4M hari ini untuk menikmati prestasi enjin terbaik kereta anda. Dengan aditif Jerman generasi terkini, ia mengekalkan enjin anda dalam keadaan terbaik, lebih lancar dan boleh dipercayai. Istimewa untuk penonton kami, anda kini boleh gunakan kod rujukan kami BHP Expoltan dan terima 200 mata ganjaran e-point jika anda memuat turun aplikasi BH Petrol e-Card.